Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah 29 bulan 12. Okey, untuk nombor 22, ni tajuk 1 tingkatan 4, tajuk fungsi. Cuma dia bagi gambar ajar dekat kita ni dia agak pelik sedikit. Okay, sebab dia biasa kita buat gambar ajar tu selari, tapi yang ni dia buat macam segitiga sikit jadi macam confused. Okey. Diberi bahawa set A dipetakan kepada B oleh fungsi X tambah 1/2 dan dipetakan kepada set C, dia akan jadi FG. Okey, soalan A dia suruh kita tulis. Sekejap Madam dah buka soalan tadi kan? Okey. Dia suruh kita tulis fungsi yang memetakan set A kepada set B dengan menggunakan tata tanda fungsi. So untuk kita tulis biasanya, pada kebiasaannya gambar rajah kita adalah begini. Kita buat yang kat sini ni kita label sebagai A. Kemudian ada pula yang kedua, ini adalah B dan yang ini adalah C. Yang itu yang biasa kita belajar. Kemudian dia ada satu garisan dipetakan begitu. Kemudian ada satu lagi mungkin ke sana. Dia begitu. Soalan yang jelas dekat sini, hubungan A dengan C ni dia bagi dah. A dengan C dia bagi sebagai FG. Tapi dia buat dalam keadaan segitiga berpusing macam tu. Jadi susah kita nak nampak. Okey, so sekarang A kepada B. A kepada B, lepas tu B kepada C, sebab dia kat situ dia buat FG, maksudnya yang berlaku dahulu sebenarnya adalah G. Yang berlaku di sini adalah G dan yang hujung sini adalah F. Barulah kita buat yang A kepada C tu dia akan jadi FG. Boleh Jadi yang dia kata tadi, dia kata diberi bahawa set A dipetakan kepada set B, dia bagi maksudnya itu sebenarnya menggambarkan fungsi Gx bersamaan dengan X tambah 1/2. Okey, itu beres. Lepas tu apa lagi yang perlukan? Okey. So kalau ikutkan yang Madam lukis tu memang dah cukup untuk kita tulis fungsi yang memetakan set A kepada B dengan menggunakan tata tanda. So kalau ikutkan jawapannya begitu. Okey, Madam buka kepada soalan. Kalau cara cikgu tu pun lebih kurang macam tu juga. X tambah 1 per dengan 2 tu bukannya F dia adalah G. Okey. Madam buka soalan, kalau ada silakan. Kalau tak ada, Madam teruskan Okey. Sebenarnya nama lain kepada FG ni adalah fungsi gubahan. Okey, fungsi gubahan yang pada asasnya kita kena memasukkan fungsi G ke dalam F dan kita mesti mematuhi apa yang dikendaki oleh F. Jawapan FG dia bagi sebagai X kuasa 2 tambah dengan 2X tambah dengan 4. Yang ini Madam memang kena berhati-hati sebab pengajaran di SPM lain sedikit. Okey, jadi sekarang ni soalan suruh kita cari fungsi yang memetakan B kepada C. B kepada C sebenarnya fungsi itu ialah fungsi F. Fungsi F ini adalah suami. So agak susahlah kalau yang perempuan nak cari calon suami, agak susah. Okey, tetapi dia tidak mustahil kerana apabila secara logiknya apabila kita nak mencari F, kita seboleh-bolehnya kena membunuh nilai G. Kita kena bunuh nilai G. Macam mana cara nak bunuh nilai G? Maka kita mesti cari G songsak.
Okey, kita kena cari G songsang. So sekarang ni sebelum kita cari F, kita ada langkah kerja tambahan iaitu kena cari G songsang. Okey, macam mana nak cari G songsang? Ya ini pun Meda ikutlah cara SPM biar jelas kan. Meda ikut je. Kalau ikutkan naluri hati ni tak nak buat gitu. Tapi nak buat macam mana, saya ikut je. Okey, cara kita nak mencari fungsi songsang bagi G. Saya salin dulu G sekejap. Sekali lagi saya salin Kemudian cikgu kita suruh gantikan nilai G itu dengan Y. Okay, cikgu kita kata yang ini ganti dengan Y. Kalau saya salah betulkan sebab yang ini cara sekolah. Dia tak sama dengan matrikulasi. Okey, kemudian cikgu kita kata yang ini bahagi pergi sana jadi 2Y. Sama dengan X tambah 1. Cikgu kita kata kalau sini Y jadi tajuk, ending kena pastikan X pula jadi tajuk. Jadi nak ending dia akan jadi 2Y tolak 1 sama dengan X. Akhirnya Medan telah berjaya menjadikan X sebagai perkara rumus ataupun tajuk. Jadi kalau Medan susun X di sebelah sini, awak akan dapat 2Y tolak 1. Maka di situlah kita akan dapat G songsang bersamaan dengan 2X tolak dengan 1. Okey, Medan buka kepada soalan. Adakah betul ni cara SPM betul kan cara SPM ni? Medan memang tak familiar lah cara ni. Tapi Medan ikut juga. Okey, Medan ikut. Okey, so betul. Dan semasa Medan SPM dulu pun, cikgu Medan memang ajar macam ni juga. Cuma cara ni dia akan menjerat sedikit di peringkat tinggi. Dia akan menjerat kita di peringkat tinggi kerana kita hanya betul pada keadaan itu sahaja. Bila peringkat yang tinggi, kita dah macam mana nak cakap kalau kita rabun, kita pakai cermin mata kan. Katakan masa kita darjah 6, power kita 200. Masa kita tingkatan 5, sepatutnya kita dah pakai power 500. Tapi kita still lagi guna power yang masa darjah 6. Memang masih lagi pakai cermin mata tapi tak valid dah. Power dah tak cukup. Itu maksud dia. Tapi sebab awak masih SPM, okey kita consider cukup. Lepas ni kena belajar yang baru. Okey, apakah tujuan kita mencari G songsang? Okey, tujuannya ialah untuk membunuh G di sini. Pada peringkat sini, kalau saya berjaya bunuh G, kan? Katakan G ni mati, tinggallah F. Itu analogi yang senang kita nak buat. Jadi sekarang ni saya nak cuba bunuh dia lah. Okey, so saya dah ada racun dia dah. Racun dia bernama G inverse. Okey, so kita tengok di sini. Saya nak mencari Fx. So kita ada X kuasa 2 tambah dengan 2X tambah dengan 4. Saya ikut je tempat yang X ada ni. Okay, saya ikut je tempat yang X ada ni. Saya buat rumah untuk dia. Dan siapakah yang akan masuk? Ia akan masuk di situ ialah lawan kepada G. Iaitu G inverse. So tadi dah kira dapat 2X tolak 1. Sini pun 2X tolak 1. Tempat X kita gantikan dengan G inverse. Jadi kat depan ni sekarang tinggal F saja-saja. G dah habis. Okey, so sekarang tugas kita nak kena kembangkan yang ini. So bila Meda kembangkan 4X kuasa 2 tolak dengan 4X tambah dengan 1. Meda tak buat satu-satulah, Meda terus congak. Kemudian Meda kembang yang ini tolak dengan 4X. Kembang lagi dengan yang belakang, tolak dengan 2, tambah dengan 4. Okey, ada saya salah mana-mana? Di sini tambah. Okey, di sini tambah. 4X kuasa 2 tolak 4X tambah 1. Kembang yang pertama 4X, kembang yang kedua negatif 2.
Dan kalau awak perasan, di sini negatif 4, di sini positif 4x. Ni 4x, satu negatif, satu positif, so dia akan terbatal. Yang tertinggal ialah, yang tertinggal ialah 4x kuasa 2, 4, tolak 2, 2, 2 tambah 1, 3. Jadi fungsi fx kita ialah 4x kuasa 2 tambah dengan 3. Okey, Meda tanya dulu, ada masalah tak yang Meda sedang kira ni? Sebab kalau ada masalah, Meda nak kembali kepada yang basic dulu. Boleh terima tak? Boleh. Ataupun nak Meda buat daripada yang basic kepada yang composite, lepas tu undo daripada composite, Meda decompose. Dah okey ke belum? Sebab dia ada dua jenis. Soalan macam ni dia akan keluar dua jenis. Sama ada dia suruh cari isteri ataupun dia suruh cari suami. Kalau yang suruh cari isteri tu mudah sikit lah. Yang cari suami ni agak payah lah sebab macam pergi mencari timba, payah sikit. So, Madam try bincang sekejap Okey, Madam pergi kepada basic sekejap. Okey, pada basic sekejap Okey, Madam senaraikan dulu. Fx sama dengan 4x kuasa 2 tambah 3. Kita akan gunakan fungsi yang sama Gx sama dengan x tambah 1 per dengan 2. Okey, Madam guna fungsi yang sama. Okey. Tengok betul-betul. Yang ini memang kita buat inovasi ni. So memang ada gambar pengantin lelaki dan perempuan. Okey, so kalau di Malaysia, bila bersanding, kan awak boleh tengok gambar mak awak nanti. Yang akan berdiri di sini ayah kita. Ayah kita. Yang duduk belah sini, kan, yang duduk belah sini ni mak kita. Kalau bersanding, awak tengok nanti. Jadi, fungsi kita sekarang, yang depan ni, kita labelkan dia sebagai suami, yang belakang tu isteri. Jadi dari segi hubungan kekeluargaan ni, tanggungjawab tu lebih kepada suami. So kita tengok yang pertama, Madam katakan nak cari FG. Okay, FG. So sekarang ni, yang duduk depan ialah F. Suaminya F. Kita tengok suaminya yang warna hijau ni yang Madam tanda right tu. Suaminya kata 4x kuasa 2 tambah dengan 3. Okey, suaminya telah menyediakan rumah untuk isteri dia. So siapakah isterinya? Isterinya bernama G. G pula pakai name tag. Nama G tu special. Nama dia ialah X tambah 1 per 2. Isteri dia ada nama. Okey, so sama dengan 4. Bila Madam kembangkan yang atas, Madam akan dapat X kuasa 2 tambah dengan 2X tambah dengan 1 yang atas. Yang bawah 2 kuasa 2, 4. Kemudian tambah dengan 3. Okey, 4 dengan 4 ni cancel. So tinggal lagi X kuasa 3, salah pula. X kuasa 2 tambah dengan 2X tambah dengan 4. Ini adalah FG yang ditanya oleh soalan. Tu FG ni. Okey, sekarang tadi Madam buat proses ni, kita bagi nama dia sebagai composite. Daripada ayah, mak, dia kahwin, dia panggil composite. Dia mesti duduk serumah. Okey, ada satu lagi jenisnya ialah dia tak tanya FG, dia tanya GF. Sekarang yang menjadi suami adalah G.
Jadi G berkata X, kita ikut G. X tambah 1 per dengan 2. Itu kata suaminya. Kemudian yang akan kahwin dengan G adalah F. F pula ialah 4X kuasa 2 tambah dengan 3. Jadi bila Meda selesaikan dapat 4X kuasa 2 tambah dengan 4 per dengan 2. Meda permudahkan. Yang di atas Meda faktor dulu nombor 2. Ada balance lagi 2X kuasa 2 tambah 2 per dengan 2. 2 kat bawah ni cancel. Jadi perkahwinan yang kedua bernama 2X kuasa 2 tambah dengan 2. So, ada suami, ada isteri. Perkahwinan yang pertama, F menjadi suami, G isteri. Ataupun yang kedua, G menjadi suami, F menjadi isteri. So, ada 2. Okey. So, Meda terang dulu yang mudah. Okey, Meda terang dulu yang mudah. Okey, untuk GF. Okey, untuk GF, kalau kes yang tadi, dia minta kita cari F. Okey. Jadi sekarang kita boleh buat tentang composite. Okey, kita boleh buat macam kalau soalan bagi begini dia kata given GFX sama dengan 2X kuasa 2 tambah 2. GX sama dengan X tambah 1 per 2. Dia suruh cari F. Dia suruh cari F. Apakah fungsi bagi F? So sekarang ni dalam perhubungan yang ini, F ini sebenarnya dia suruh cari isteri. Jadi jalan kerjanya akan menjadi mudah. Kerana kita akan ikut saja apa kata suami. Suami kata apa? Suami kata X. Okay, X tambah 1 per dengan 2. Kalau kita buat, jawapannya adalah 2X kuasa 2 tambah 2. Okey, yang Medan tulis warna merah tu, itu adalah teori untuk composite ikut G. Sebab G sebagai suami sekarang. Okey, siapakah yang akan masuk ke rumah kosong itu? Yang akan masuk adalah isterinya. Tapi masih lagi mencari. Okey, jadi daripada situ, Fx tambah 1 sama dengan 4X kuasa 2 tambah dengan 4. Fx sama dengan 4X kuasa 2 tambah 4. Madam bawa positif 1 ni pergi ke kanan. Dia akan jadi tolak 1. Jadi jawapan Fx kita dengan mudah, dengan mudah kita akan dapat sebagai 4X kuasa 2 tambah 3. Okey, so Madam buka dulu persoalan. Kalau soalan tanya tentang isteri, boleh faham ke tidak? Sebab tadi kita buat terus yang susah. Sepatutnya Madam kena mula daripada cari isteri dulu. So untuk cari yang isteri, dia senang saja sebab bila dia dah kahwin memang isteri kena ikut suami lah. Ni, isteri kena ikut suami, dia masuk rumah. Okey, tetapi untuk soalan yang kita bincang, soalan SPM sebenar, kes kita sekarang ialah kita nak cari nilai F itu, sedangkan F tidak diberi. Yang Madam duk kira tadi, F tidak diberi, tetapi dia bagi cuma G. Bila dia nak cari F, Madam kena cari lawan kepada G. Namanya adalah G inverse. G inverse ni, kita letak je pada jawapan tempat X tu, kita sumbat je dengan G inverse. Akhirnya kita akan dapat apakah fungsi suami. Boleh tajuk ni?
Sebab tajuk ni dia memang buat composite. Composite tu mudah. Kita cuma tak suka kalau dia decompose. Sebab decompose ada dua jenis. Kita keliru. Bila masa nak guna inverse, bila masa nak guna selamba gitu je. Itu je. Alright. Boleh faham ke soalan tu? Baru soalan nombor 22. Boleh Okey. Kalau boleh, Meda nak pergi kepada soalan 23. Dia sorry lah kalau saya mengganggu awak punya pemahaman. Tapi bila saya ajar pelajar saya guna konsep suami isteri ni, dia faham. Sebab tajuk fungsi ni memang dia lebih kepada hubungan kekeluargaan. Sebab itu dia ada banyak dengan satu, satu dengan banyak. Itu macam kahwin satu dengan satu. Kahwin isteri dua, suami seorang, poligami. Many to one. Kan? Itu memang tentang perkahwinan sebenarnya. Kalau kita kaji. Dalam Islam, kita tak boleh isteri seorang, suami tiga. Tak boleh. Not a function kita panggil dalam tajuk fungsi. Kan? Fungsi one to one, many to one. Tapi relation one to many, many to many. Keempat-empat ni kita panggil dia perhubungan. Cuma perhubungan yang diredoi adalah perkahwinan satu dengan satu ataupun suami seorang, isteri ramai. Empat. Poligami. Yang lain, kalau satu wanita, lelaki ramai, iaitu pelacuran. Sebab tu di Malaysia kita tak benarkan pelacuran tu lah. Sebab one to many. Ataupun pergaulan bebas, many to many. Ramai perempuan, ramai lelaki, tukar-tukar. Tak boleh. Okay, so yang ini sebenarnya tentang perkahwinan lah. Okay. So, Madam terus masuk soalan 23. Memang mencabar sedikit. Kalau pelajar tak boleh nak lukis ni, dia agak susah kan? Okey, Rajah 10 menunjukkan kedudukan 3 tapak perkhemahan A, B, C di sebahagian tebing sebatang sungai dilukis pada satah chartis dengan keadaan A, B terletak pada sebelah tebing yang lurus. So dia ada cerita tentang A, kemudian dia ada cerita tentang B dan dia ada cerita tentang C. Kalau kita panjangkan, dia menghasilkan segitiga. Dan kita tengok, yang ni petua segitiga rasanya tajuk dia. Okey, titik A dia bagi, B pun dia bagi, semua dia bagi. Alhamdulillah, tak payah nak cari. Semua dia bagi. Okey, oleh kerana garisan ini adalah garisan lurus, okey, maka bila kita buat daripada sini, dia akan menghasilkan sudut tegaklah di situ. Okey. Dan kalau kita lalu ke sana, okey, jaraknya panjang, ke sana pun panjang, maka jarak terpendek yang tengah ni. Itu jarak yang terpendek. Okey. Kemudian soalan dia, Syah hendak menyeberangi sungai tersebut dari tapak perkhemahan C ke tebing sungai bertentangan di mana terletaknya tapak perkhemahan A dengan B. Dia suruh cari jarak terdekat. Okey, so jarak terdekat, sebenarnya jarak terdekat itu merupakan ketinggian segitiga itu. Okey, ketinggian segitiga. Diberi 3 titik, sebenarnya daripada 3 titik yang penuh, Madam boleh cari luas. Luas sama dengan rujuk rumus di depan. Setengah, kemudian tanda absolute begitu sebab luas always positif. Madam kena susun titik. Contohnya pelajar nak ambil titik yang mudah dulu, yang dia tengok kalau negatif 2, 3 ni macam tak comel je nak nombor negatif. Contohnya dia nak mula dengan 7, 5. Okey, ready. Sini siap. Okey, lepas tu dia gerak ke sini. 4,
-3. Nanti awak tahu kenapa saya mula dengan 75 . Okey, sekarang saya berada di sini. -2, 3. Dan saya dah lalu sini, saya dah lalu situ. Macam mana nak suruh luas itu tertutup? Maka saya kena lalu dari sini ke sana semula. Maka nombor yang terakhir ialah 75. Itu maksud saya pilih nombor positif kerana nombor tu saya akan salin 2 kali. Okey, ada soalan tak kat situ? Ataupun tak tahu kenapa tiba-tiba Madam yang cari luas? Ada tak nak tanya macam tu? Madam buka je sebab buka soalan sebab masa Madam buat tadi pun Madam pun pelik. Kenapa cikgu ni buat segitiga ni? Luas ni, kenapa? Okey. Segitiga, rumus dia bagi, cuma Madam minta awak guna kaedah hot sedikit. Kalau ikut awak, mesti awak nak buat A, B, C, A. Cuma kalau awak pilih A, B, C, A, nombor negatif tu awak ulang 2 kali. Kita kalau darat nombor negatif ni, kita selalu cuai. Madam cuba mengelak nilai-nilai itulah. Okey, tengok yang ini, kita belajar dalam bidang engineering ni, memang kita akan guna cara ni. Walaupun di matrikulasi kita tak suka cara ni, sebenarnya di peringkat tinggi kita mengiyakan dia. Okey, yang pertama, Madam ambil yang ini dulu. Darab -21. Kemudian Madam ambil yang ini pula. 4 darab 3 positif 12. Okey, yang ini pula. -2 darab 5 negatif 10. Selesai untuk yang warna kuning. Kemudian Madam nak tolak dengan yang warna biru pula. Yang warna biru pertama ni 20. Kedua yang ini positif 6. Yang seterusnya yang ini positif 21. Okey. So kita nak kira sekarang sama dengan 1/2. Madam nak kira yang dalam tu dulu. Okey, yang dalam kena hati-hati. Kurungan -21 tambah 12 tolak 10 tutup. Tolak dengan 20 tambah 6 tambah 21. So saya dapat jawapannya -66. Tetapi ada dalam absolute, ni ada tiang gol ni menyebabkan dia jadi 66 saja. Setengah daripada 66 kita dapat 33. Yang ini tentang luas. Madam buka kepada soalan untuk luas dahulu. Okey. Bila dia nak jarak terpendek, jarak terpendek, Madam kena cari garisan yang berwarna hijau ni. Ni yang paling pendek. Ni paling pendek. Yang paling pendek ni, dia berkait dengan segitiga sebab luas segitiga adalah setengah darab dengan tapak. Tapak yang warna biru. Darab dengan tapak. Darab dengan tinggi. Ni rumus segitiga. Rumus luas segitiga. Sebab tu Madam cari luas dulu. Kemudian, tapak nanti kita kena cari. Jarak A dengan B. Kita nak kena cari juga tapak. Tinggi dia yang warna hijau tu, itulah dia jarak terpendek. Jadi dia berpusing sedikit. Tak semestinya guna formula ni. Yang ini kebetulan luas segitiga setengah darab tapak darab tinggi. Soalan nak tinggi tu. Jadi Madam kenalah cari mula-mula tentang luas. Okey, sekarang maklumat luas ni Madam dah ada. 33 jawapannya kat sini. Yang ni 33.
Tinggi nanti soalan tanya. Sama dengan setengah. Alamak, tapak tak kira lagi. Tapak pula, Madam kena kira jarak dari A kepada B. Okey, sekarang Madam nak kira jarak pula. Jarak AB. Kita pun rujuk formula jarak. Formula jarak mula-mula sama dengan untuk AB sama dengan dia macam teorem Pythagoras tu kan? Ataupun gini, kita ambil nilai X dulu. Nilai X dia ialah 7. Kita tolak dengan negatif 2. Tolak dengan negatif 2. Nilai tu nanti kena kuasa 2. Ni rumus dia. Madam ikut rumus. Tambah dengan nilai Y pula. 5 tolak 3. 5 tolak 3 kuasa 2. Okey. So 7 tolak 2 jadi 9. 9 kuasa 2, 81. Tambah 5 tolak 3, 2. 2 kuasa 2, 4. Jadi jarak AB ialah, dia tak berbekas pen saya. AB adalah punca 85. Jadi sekarang ni berbalik kepada rumus tadi, panjang tapak dia ialah punca 85. Boleh ke yang bertanya? Boleh Afrina? Boleh, Madam. Boleh? Okey. So, kita nak mencari ketinggian segitiga. Ketinggian segitiga itu kebetulan sama dengan jarak terpendek. Sama dengan jarak terpendek. Jadi, bila Madam gantikan semua nilai, Madam tulis semula. 33 sama dengan 1/2 darab dengan punca 85 darab dengan ketinggian tadi dia labelkan sebagai CQ. CQ. Jadi mula-mula Madam ubah nombor 2 dulu. Dia akan jadi 66. Kemudian Madam ubah pula punca 85 dia darab. Dia akan jadi bahagi. Sama dengan jarak CQ. Kita pun tekan kalkulator. Okey, 66 per dengan punca 85. So kita dapat jawapan macam tu. Tapi jangan takut, awak tekan SD. 7 point CQ ialah 7.1587. Soalan Madam, kenapa Madam ambil banyak titik tu? Kenapa ambil sampai 4 ni? Okay. So, jawapannya ialah, dia kata kat sini, cari jarak terdekat. Okay. Cari jarak terdekat dalam meter yang dia boleh lalui untuk menyeberangi sungai tersebut. Beri jawapan anda betul kepada 4 tempat perpuluhan. So, Madam menjawab soalan itu. Okay, dia nak 4. So, kita kena bagi 4. Okay, silakan. Kalau ada soalan, silakan. Boleh? Boleh, Wak? Okay, Madam teruskan. Kalau boleh, Madam teruskan. Kalau ada soalan, silakan. Okay, nombor 24. Pun tinggi. Sebab itu saya respect dekat pelajar yang dapat A+ untuk tahun 2018 ni. Kesian. Okey, dia kata sebuah badan sukarela menganjurkan kursus pertolongan cemas 4 kali sebulan. Setiap Sabtu daripada Mac sehingga September.
Dia suruh kita andaikan sebulan ada 4 kali Sabtu. Maksudnya kalau ada 5 pun andaikan 4 juga. Suraya berhasrat menyertai kursus tersebut, tetapi dia mungkin perlu meluangkan 1 hari Sabtu setiap bulan menemani ibunya ke hospital. Panjang kisah dia. Kebarangkalian Suraya akan hadir ke kursus tersebut pada setiap Sabtu ialah 0.8. Baru cukup maklumat. X bertabur secara binomial nilai N 4 kali kebarangkalian hadir 0.8. Tu dia betapa sukarnya soalan tahun ini. Ayat dia tu panjang sangat. Nak tulisnya kecil ni je. Okey, Suraya akan diberi sijil. Okey, sijil kehadiran bulanan jika dia boleh menghadiri kursus sekurang-kurangnya 3 kali. So, sekurang-kurangnya, repeat, kalau repeat 2 kali dia akan jadi besar. Sama dengan, lebih besar sama dengan 3. Nombor yang lebih besar daripada 3 ialah termasuk nombor 3 itu sendiri dan juga nombor 4. Madam stop dekat 4. Ada nak tanya ke kenapa tak 5, 6, 7? Madam stop dekat 4. 3 dan 4 je Madam kata. Okey. Madam teruskan Okey, dia akan diberi sijil jika dia hadir tu kebetulan mak dia tak ada appointment. Maksudnya bulan tu dia pergi 4 kali lah. Kalau mak dia ada appointment di hospital, tinggal 3 kali je lah. Okey. So sekarang ni untuk peringkat SPM, cara awak hanya ada satu saja dengan menggunakan rumus. Di peringkat tinggi baru kita ada jadual. Bersyukurlah. Okey. Sekarang Madam nak buat tanda sama dengan 4C3. Macam mana Madam tahu? Madam ingat rumus awak. Madam dah terhafal rumus awak. Darab 0.8 kuasa 3 darab komplement dia 0.2 kuasa 1. Tu Madam baru selesai untuk 3. Madam nak buat pula untuk 4. 4C4 darab 0.8 kuasa 4 darab 0.1 kuasa 0. 0.1 pula. 0.2 kuasa 0. Dan pelajar terus gunakan kalkulator. Okey. 4 shift bahagi 3 darab 0.8 kuasa 3 darab 0.2 kuasa 1. Tambah 4 shift bahagi 4 darab 0.8 kuasa 4 darab 0.2 kuasa 0 sama dengan. Kalau dapat pecahan, tekan JSD. Jawapannya ialah 0.8192. Kebarangkalian dia dapat sijil ialah 0.8192. Okey, Madam buka kepada soalan, silakan. Kat mana rasa tak boleh? Boleh Okey. So yang kita buat ni kita consider 1 bulan. Tetapi sebenarnya pertubuhan sukarela ni dia bermula daripada Mac, bulan Mac, April, Mei, kenapa pula jadi gitu? Sekejap Mac, April. Sekejap pen saya dia tak keluar. April, Mei, Jun, Julai,
Ogos, September. Jadi bilangan N kali bulan ialah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kali. Maksudnya 7 bulan. Sebab kita nak jawab soalan B. A beres dah. Suraya akan layak untuk menduduki ujian pertolongan cemas jika dia memperolehi lebih daripada 5 sijil. Dia masuk kursus tu 7 bulan. Kalau dia nak layak ambil ujian, dia kena dapat sekurang-kurangnya 5 sijil daripada 7 bulan. Itu maksud soalan dia. So sekarang ni dapat sijil, kebarangkalian dapat sijil tadi kita dah kira 0.8192. Jadi kebarangkalian tidak mendapat sijil. Kita cari dulu. Tidak mendapat sijil, 1 tolak answer tadi. Kita ambil 0.1808. Okey. So madam buka peluang dahulu nak tanya yang warna kuning ni ada masalah tak? Ataupun nak tanya tentang 7 ni ya. Madam buka soalan. Boleh? Okey, so dia kata kat situ cari kebarangkalian bahawa Suraya layak untuk menduduki ujian pertolongan cemas. Lepas tu kat sini dia kata lebih dari 5. Okey, lebih dari 5. Jadi madam akan buat X bertabur secara binomial bilangan bulan 7, kebarangkalian dapat sijil 0.8192. Kemudian probability more than 5. More than 5. Bukan madam nak, dia memang cakap kat sini lebih dari 5. So madam translate saja kepada matematik. Okey, lebih besar daripada 5 bermaksud nombor itu adalah nombor 5. Boleh tak nombor 5? Boleh tak nombor 5? Tak boleh. Sebab dia kena lebih besar dari 5. Jadi nombor pertama adalah 6 dan nombor seterusnya ialah nombor 7. Ulang benda yang sama, cuma madam risau ayat pokok tu pelajar tak boleh walaupun dia tanya cara yang sama. Okey, so madam nak buat yang 6 dahululah. 7 C6 darab 0.8192 kuasa 6. Lebihan tadi 0.1808 kuasa 1 tambah dengan 7 C7 darab 0.8192 kuasa 7 darab dengan 0.1808 kuasa 0. Kita tekan kalkulator macam tadi, awak akan dapat jawapannya ialah kebarangkalian dia boleh menyertai ujian itu ialah 0.6301. Kalau dia tanya dalam bentuk peratusan, kalau dia tanya berapakah peratusan dia boleh menduduki ujian, jawapannya adalah 63.01%. Tapi soalan tak tanyalah kan. Soalan cuma tanya cari kebarangkalian saja. Jadi jawapan kita biar je dalam keadaan 0.6301. Cukup untuk malam ni. Okey, madam buka kepada soalan, silakan. Madam boleh, madam tak record, kot awak malu ke apa.